Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke pembentangan kami Angkasawan Bahasa, iaitu bahan bantu belajar bagi subjek BMMB 3073, Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu. Baiklah, seterusnya. Baiklah, mari kita lihat menu utama bagi pembentangan ini yang terdiri daripada pengenalan, standard DSKP, bahan bantu belajar dan penutup. Oleh itu, mari kita mulakan pada menu utama yang pertama, iaitu pengenalan yang terdiri daripada suai kenal ahli dan pengenalan BBB. Baiklah, jom berkenalan dengan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada saya sendiri, Muhammad Hizami bin Rosman, Muhammad Azwan bin Reji dan Muhammad Amir Faisal bin Muhammad Chamil. Baiklah, seterusnya. Baiklah, pengenalan bagi BBB, bahan bantu belajar bagi subjek BMMB 3073, Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu telah direka dan dirangka khas oleh 3 orang pelajar PISMP BMSCKC 1, ambilan Jun 2020, semester 3 bagi memenuhi kehendak tugasan kerja kursus. Bahan bantu belajar ini dibina dengan menggunakan elemen teknologi maklumat dan komunikasi yang sejajar dengan keperluan semasa. Selain itu, bahan bantu belajar ini mudah digunakan oleh guru dan menyeronokkan untuk murid-murid kerana terdapat elemen-elemen permainan maya. Kita kembali ke menu utama. Baiklah, kita akan melihat menu seterusnya iaitu standard DSKP. Terdapat 3 perkara dalam standard DSKP iaitu kemahiran lisan, kemahiran membaca dan kemahiran menulis yang telah diterapkan dalam bahan bantu belajar kami. Baiklah, kita pergi ke standard DSKP. Kita pergi ke standard DSKP kemahiran lisan. Kemahiran lisan, standard kandungan 1.1 mendengar dan memberikan respon. Standard pembelajaran 1.1.2 mendengar, memahami dan memberikan respon terhadap soalan, suruhan, pesanan dan permintaan. Kita kembali ke standard DSKP. Yang kedua itu kemahiran membaca. DSKP-nya ialah standard kandungan 2.1 membaca, memahami dan menakul bahan grafik dan bukan grafik. Standard pembelajaran 1.1.2 membaca, memahami dan menakul bahan untuk mendapatkan kosakata, isi tersurat dan isi tersirat. Kita kembali ke standard DSKP. Yang terakhir ialah standard DSKP bagi kemahiran menulis, iaitu standard kandungan 3.2 menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna. Standard pembelajaran 3.2.1 membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dan perenggan. Kita kembali ke standard DSKP dan ke menu utama. Baiklah, kita telah selesai melihat 2 menu kecil sebentar tadi. Kita akan masuk ke bahan bantu belajar. Baik, dalam bahan bantu belajar, terdapat satu paparan khas yang menyambut kedatangan pelajar yang akan bermain dalam bahan bantu belajar ini. Sekiranya pelajar bersedia, maka mereka boleh menekan butang warna hijau. Tetapi sekiranya belum bersedia, maka boleh menekan butang merah. Kita anggapkan pelajar telah pun bersedia dan menekan butang hijau. Maka akan dibawa ke stesen Angkasa Bahasa Melayu yang terbagi kepada 3 stesen dan pelajar perlu memilih mana stesen yang disukai mereka. Maka pelajar boleh memilih stesen yang pertama iaitu stesen mendengar dan bertutur. Baik, bagi stesen mendengar dan bertutur, pelajar boleh melihat di sebelah sini ada dado digital yang boleh digunakan untuk mengetahui angka keberapa mereka akan memilih jawapan. Pelajar hanya perlu menekan butang main dan menekan butang henti untuk melihat angka yang mereka perolehi daripada dado tersebut. Baiklah, sebelum bermula, pelajar akan berada di bahagian yang pertama mula dan akan menekan terlebih dahulu bahagian mula. Pelajar akan dibawa kepada satu arahan awal di mana dalam arahan awal terdapat arahan tertentu bagaimana permainan tersebut dimainkan oleh pelajar. Setelah memahami arahan, maka mereka boleh kembali semula ke stesen. Dan pelajar boleh menggunakan dadu ini untuk melihat angka yang mereka perolehi. Sebagai contoh, sekiranya pelajar telah mendapat angka ke-6 daripada dadu tersebut, maka mereka boleh bergerak dari
daripada angka awal pergerakan mereka dan berhenti di petak yang ke-6. Maka mereka boleh menekan petak yang ke-6. Baik, kemahiran lisan. Ayat di bawah merupakan ayat permintaan. Mana satukah rakaman suara yang sesuai sebagai respon yang baik? Ayat permintaan tersebut ialah Aiman, tolong kutip sampah di bawah meja kamu dan buang ke dalam tong sampah. Maka saya akan perdengarkan keempat-empat respon tersebut untuk mengetahui mana satukah respon yang baik terhadap ayat permintaan tersebut. Entahlah cikgu. Baiklah cikgu. Di manakah cikgu tinggal? Saya tidak mahu cikgu. Baiklah, setelah mendengar keempat-empat respon tadi, maka pelajar boleh memilih mana satukah sebenarnya respon yang sesuai untuk menjawab ayat permintaan tersebut. Maka respon yang sesuai sebenarnya adalah respon yang kedua dan pelajar boleh menekan respon 2. Respon yang sesuai dan baik, tahniah. Jadi pelajar boleh kembali semula ke soalan dia kembali ke stesen. Baiklah, seterusnya boleh menekan butang menu utama semula. Baiklah, kita masuk kembali ke bahan bantu belajar. Dan murid boleh memilih dan menekan butang hijau untuk memulakan permainan. Okey, untuk ini tadi telah dibentangkan tentang stesen angkasa bahasa Melayu bagi kemahiran mendengar dan bertutur. Oleh itu mari kita masuk ke dalam kemahiran membaca pula. Baiklah, untuk permainan ini sama seperti yang dibentangkan tadi, murid diminta untuk memainkan dadu, memainkan dadu digital dan kita anggarkanlah murid mendapat angka 2. Jadi murid akan melangkah dari petak mula hingga ke petak 2. Baiklah, untuk petak 2 ini telah dipaparkan paparan panas yang murid mendapat satu mata untuk memainkan lagi mata bagi permainan ini. Jadi setelah mendapat mata ini, murid bolehlah kembali ke stesen. Kemudian kita anggarkan murid memainkan dadu digital tersebut dan dapat angka 3 angka. Jadi daripada, maksud saya mendapat nombor 3 bagi angka pada dadu tersebut. Jadi daripada angka 2 tersebut, daripada nombor 2 tersebut, bolehlah melangkah 3 langkah ke hadapan. Jadi 3, 4 dan 5 dan berhenti di tapak petak 5. Baiklah, bagi petak 5 ini, aktivitinya ialah murid diminta untuk membaca dan yang telah dipaparkan. Jadi dipaparkan tentang menu seimbang. Dan setelah murid membaca dan memahami teks tersebut, murid dilakukan butang seterusnya. Baiklah, untuk aktiviti ini, berdasarkan teks yang dibaca tadi, murid diminta untuk menyatakan ID utama berdasarkan ID samping yang terpapar pada pertama. Murid diberikan masa selama 1 minit untuk berfikir cadangan ID utama dan menekan bulatan kuning untuk menentukan apakah jawapan yang diberikan adalah betul atau salah. Jadi setelah murid selama 1 minit diberikan kepada murid berfikir dan menyatakan jawapan, murid bolehlah menekan bulatan kuning yang terdapat di tengah-tengah, iaitu ID utama. Jadi bolehlah menekan ID utama. Setelah menekan bulatan kuning tersebut, murid akan diperlihatkan paparan
jawapan yang betul, iaitu idea utamanya adalah merupakan data limbah. Setelah murid mengetahui jawapan tersebut, murid bolehlah kembali ke soalan dan kembali ke stesen. Baiklah, seterusnya kita anggarkan murid mendapat nombor 2 pada dadu setelah dimainkan. Kita akan melangkah dari nombor petak 5 petak bernombor 5 hingga ke petak 7. Jadi untuk aktiviti petak 7 ini, murid diminta untuk membaca dan memahami infografik yang terdapat pada paparan tersebut. Jadi infografik ini telah memaparkan tentang cara menghilangkan jangkitan COVID-19 dan pembersihan tangan. Jadi setelah murid membaca dan memahami infografik tersebut, murid bolehlah menekan butang seterusnya. Nah, untuk aktiviti ini, berdasarkan infografik yang telah kita menyatakan dalam menyebutkan pada padanan isi surat dari surat yang betul dan menyatakan salah pada padanan isi surat dan salah. Jadi kita tengoklah contoh padanan yang betul atau salah. Jadi kita tengok padanan yang pertama, iaitu celup tangan dalam air. Dan dia punya padanan ialah ianya hanya menambahkan kuman dan virus pada tangan. Jadi padanan ini kita tahu adalah padanan yang betul. Jadi murid bolehlah menyebut betul dan menekan butang betul. Setelah itu murid akan dipaparkan jawapan murid adalah betul. Dan murid bolehlah menekan butang kembali. Jadi contoh seterusnya kita tengok padanan yang kedua, iaitu guna hand sanitizer yang mempunyai alkohol kurang daripada 60% dan padanannya ialah hand sanitizer tersebut cukup berkesan untuk membunuh kuman dan virus. Jadi padanan ini kita ketahui ini adalah padanan yang salah, jadi murid perlu menekan butang salah dan menyebut perkataan salah. Jadi setelah murid menekan butang salah tersebut, murid akan dipaparkan jawapan anda betul. Jadi setelah melihat paparan ini, murid bolehlah kembali ke soalan. Dan kembali ke stesen. Okey, baiklah. Dari selepas itu, murid akan bermain permainan ini sehingga permainan ini tamat, iaitu murid perlu berada di petak tamat. Setelah permainan tamat, murid bolehlah kembali ke menu utama dengan menekan butang yang berbentuk seperti rumah tersebut. Baiklah, kita akan masuk semula ke bahan bantu belajar. Dan murid bolehlah bersedia untuk bermain permainan ini. Kita boleh pergi ke stesen mendengar dan bertutur membaca. Sekarang kita akan pergi ke stesen menulis. Permainan ini ialah permainan menggunakan dadu. Murid akan menggunakan dadu untuk bergerak ke setiap petak. Pada permulaan, murid akan pergi ke petak mula. Pada petak mula, kita akan mendapati beberapa arahan awal. Murid perlu membaca arahan tersebut dan kembali ke stesen. Sebagai contoh, apabila murid telah bermain dan membaling dadu dan mendapat angka 1, dan murid tersebut akan pergi ke petak yang pertama, iaitu 1. Baiklah, di petak 1 ini terdapat denda, iaitu anda dikenaki melakukan senaman ringan selama 1 minit. Kenapa perkara ini dilakukan? Memandangkan murid selalu duduk dan melihat telefon dan komputer riba sahaja. Aktiviti senam ini sangat bagus untuk menggerakkan urat-urat saraf dan otot yang terdapat dalam badan mereka. Dan ini supaya peredaran darah menjadi lebih lancar dan dapat memberi dan oksigen dapat diangkut ke otak dengan lebih bagus dan mereka lebih fokus dalam kelas. Kita kembali ke stesen. Sebenarnya apabila murid membaling dadu dan mendapat angka 2, mereka akan bergerak ke tapak yang ketiga.
Di tapak yang ketiga ini terdapat soalan iaitu isi tapak kosong menggunakan pilihan yang betul. Di sini kita dapat ada 3 soalan dan setiap soalan itu mempunyai 2 pilihan jawapan. Contohnya, Amir selalu bila murid tempat kosong di situ dan murid menjawab bersenang di taman. Maka jawapan yang jawab ialah betul. Dan kita balik ke soalan. Ini secara automatiknya menunjukkan bahawa soalan yang jawapan pilihan jawapan yang kedua ialah salah. Kita pergi ke soalan yang kedua, Azwan mengamalkan murid menjawab latihan yang sihat. Maka jawapan yang dipilih adalah salah dan kita kembali ke soalan. Secara automatik menunjukkan bahawa jawapan yang betul ialah yang kedua iaitu pemakanan. Dan yang terakhir Nazmi menggunakan sabun ketika mandi, murid menjawab sabun dan betul. Dan kita akan kembali ke soalan dan ke stesen utama. Apabila bermain dan murid telah sampai ke petak tamat, akan terdapat satu paparan yang menunjukkan bahawa tahniah, mereka telah menamatkan permainan ini. Dan mereka perlulah kembali ke menu utama. Baiklah, kita telah selesai melihat 3 menu sebentar tadi, maka kita telah pun sampai ke menu yang terakhir iaitu penutup. Jadi mari kita lihat rumusan BBB ini. Baik, sebagai penutup, bahan bantu belajar BBB ini diharap dapat membantu murid terutama meningkatkan kemahiran mendengar dan bertutur, membaca dan menulis melalui permainan maya sebegini. Permainan ini juga boleh menjadi bahan bantu mengajar yang digunakan oleh guru secara maya, terutama ketika pelaksanaan PDP secara dalam talian hari ini. Seterusnya, berikut ini merupakan penghargaan bahan bagi muzik yang digunakan, muzik latar dalam bahan bantu belajar yang kami sediakan. Akhir sekali adalah penghargaan kepada template yang digunakan daripada Slides.go, termasuk ikon daripada Flaticon dan juga infografik serta gambar daripada Freepik. Setelah selesai, maka boleh keluar menekan butang keluar daripada slide tersebut. Maka berakhirlah sudah pembentangan bahan bantu belajar daripada kami. Semoga bahan bantu belajar ini dapat memberi impak positif kepada pelajar, guru dan juga mana-mana pihak yang menggunakannya. Sekian dan terima kasih.